السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعه ونصره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dihormati pengurusi sebuah anggota kuasa surau Syakiri, Ustaz Saifuddin, seterusnya muslimin-muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita membaca banyak-banyak kesyukuran kepada Allah Taala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat hadir di sore ini untuk sama-sama kita melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Jadi yang di Osmo, masa yang diperuntukkan adalah selama 20 minit. 20 minit ini biasa dari kalau tazkirah paling kurang 1 jam. Jadi kami macam mana nak buat ini. Jadi yang di Osmo, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi puasa bulan Ramadan sebagaimana bulan puasa bulan Ramadan ini juga telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Jadi sebenarnya ayat ini banyak kita boleh kupas. Cuma mereka ada masa singkat, anda cuba timbulkan persoalan mengapa Allah Ta'ala nak suruh kita, mengapa Allah Ta'ala kata tujuan Allah Ta'ala menyuruh kita berpuasa ini supaya kita jadi orang bertakwa. Sebab apa kita jadi orang takwa? Bila yang di Osmo, mana dia adalah buat satu cerita lah, cerita ringkas di Osmo. Walaupun ringkas adalah dapat memberi kesan yang cukup mendalam pada di Osmo. Cerita ini telah disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah. Berkata Jabir, kharajna yawman ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'az. Kata Jabir, pada suatu hari kami bersama-sama Rasulullah telah pergi menziarahi seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'd bin Mu'az. Disebut dalam hadis lain, Rasulullah cerita kepada para sahabatnya, riwayat Imam At-Tabrani daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bila mati Sa'd bin Mu'az ihtazat arsyur rahman, bergoncang arsy. Panjang cerita dia, tak sempat nak borak lah. Jadi Rasulullah kata, wahai sahabat aku, bila mati Sa'd bin Mu'az bergoncang arsy. Bila matinya Sa'd bin Mu'az, wahai sahabatku, semua pintu langit terbuka. Kerana para malaikat mengebuk-gebuk, mempersilakan roh Sa'd bin Mu'az memasuki pintu masing-masing. Jadi Sa'd bin Mu'az dikira sebagai VIP Allah Ta'ala. Bukan VIP lah, VIP. Sebab tu bila dia mati sampai bergoncang arsy, sampai semua pintu langit terbuka. Bukan itu saja, kata Rasulullah, bila mati Sa'd bin Mu'az yazilu ila saba'i dunya sab'una alfa minal malaikah, turun ke langit dunia 70,000 orang mereka. Dia tidak pernah 70,000 orang mereka tidak pernah turun ke langit dunia, tiba-tiba turun pada hari pengemulian Sa'd bin Mu'az. Kenapa? Kerana menghormati upacara pengemulian beliau. Jadi ada di Osmo, Imam Jaluri As-Suyuti menyebutkan dalam Syarah An-Nasai, dia kata ada hadis yang beritahu 70,000 orang bukan turun ke langit dunia, tapi turun ke atas muka bumi. Jam kuasa perkuburan.
Memang kalau dia di Syah kita pun 70,000 di stadium Bukit Jalil saja boleh duduk, buat duduk atas kursi. Kalau stadium lain tak buat duduk atas kursi. Tak cerita apa jadi hospital. Jadi bila 70,000 orang mereka diturun ke atas muka bumi, memenuhi kawasan perkuburan, saat dibuas maka Rasulullah yang berada di kawasan perkuburan pada masa itu tak boleh nak keluar. Rasulullah buka ke kanan tak boleh ke depan tak boleh, belakang pun tak boleh. Macam orang tawah lah, bersesak-sesak lama sangat para mereka. Ini kata Jabir, suatu hari kami bersama-sama Rasulullah telah pergi menziarahi jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Falamma shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa sulliya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabbahna ma'ahu tawilan. Thumma kabbara fakabbarna. Bila Rasulullah Nabi bersama-sama kami selesai melaksanakan solat jenazah ke atas bayat Sa'ad bin Mu'adz, maka bayatnya pun dimasukkan ke dalam kubur, diratakan tangan. Bila selesai saja upacara pengebumian bayat Sa'ad bin Mu'adz, tiba-tiba kami tengok Rasulullah duduk di sisi kubur Sa'ad bin Mu'adz. Duduk buat apa? Duduk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bila kami tengok Rasulullah duduk bertasbih dengan penuh khusyuk di sisi kubur Sa'ad bin Mu'adz, maka kami para sahabat yang berada di kawasan perkuburan pada masa itu turut bertasbih bersama-sama Rasulullah. Cuma yang pelik kata Jabir, yang pelik dia lambung Rasulullah bertasbih. Jadi dalam hadis kita sebut berapa lama, cuba dia kata tawilan ay zamanan tawilan. Lama kalau sejauh tak lagi lama lagi, kalau 1 jam tak baru kita boleh panggil lama. Boleh jadi 1 jam 2 jam Rasulullah bertasbih. Juga perlu khusyuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Bila dah lama-lama Rasulullah bertasbih 1 jam 2 jam bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah bertakbir dengan kuat. Rasulullah bertakbir Allahu Akbar. Jadi bila kami dengar Rasulullah bertakbir, bila kami tengok Rasulullah bertakbir, maka kami para sahabat yang tadinya bertasbih bersama-sama Rasulullah turut bertakbir Allahu Akbar. Bila Rasulullah selesai saja bertakbir, tiba-tiba Rasulullah bangun. Tiba-tiba saja on the spot, lepas habis takbir Rasulullah terus bangun, meninggalkan kubur Sa'ad bin Mu'adz. Jadi lagi kami rasa pelik. Lantas kami cepat-cepat pergi mendapatkan Rasulullah. Kami tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa tadi wahai Rasulullah? Kamu berkelakuan pelik macam mana tadi?" Apabila selesai sahaja upacara pengebumian jenazah Sa'ad bin Mu'adz, kami tengok kamu duduk bertasbih di atas kubur. Bukan sekejap kamu bertasbih lama dengan penuh khusyuk. Lama-lama akhirnya kamu bertakbir dengan kuat. Lepas kamu bertakbir, tiba-tiba kamu bangun meninggalkan kubur Sa'ad bin Mu'adz on the spot. Mengapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, dia nanti sebenarnya macam ni. Apabila selesai saja upacara pengebumian jenazah Sa'ad bin Mu'adz, tiba-tiba aku nampak, kamu tak nampak, aku nampak. Itu mukjizat Rasulullah. Dia boleh nampak apa yang berlaku dalam kubur. Ketaan mukjizat Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah. Mata dia boleh nampak bergebusi tanah. Rasulullah kata, aku nampak Sa'ad bin Mu'adz dihimpit oleh kubur. Jadi bila aku nampak Sa'ad bin Mu'adz dihimpit oleh kubur, maka dengan sebab itulah aku cepat-cepat duduk bertasbih di atas kubur Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sebenarnya wahai sahabatku, kamu nampak yang aku duduk bertasbih, dan memang aku bertasbih. Yang kamu nampak yang aku bertasbih, tapi sebenarnya kamu tak nampak hati aku di samping aku bertasbih. Sebenarnya hati aku berdoa, merayu-rayu pada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, cukuplah. Wahai Tuhanku, kasihanilah Sa'ad bin Mu'adz. Rahmatilah Sa'ad bin Mu'adz. Kasihan belahlah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Lepaskanlah Sa'ad bin Mu'adz daripada himpitan. Tapi bila aku berdoa macam tu, Allah Ta'ala tidak terus memakbulkan doa. Memang doa Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Tapi dalam kisah asli Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah, Allah Ta'ala tidak terus memakbulkan on the spot doa Rasulullah. Allah Ta'ala terus memerintahkan kubur menghimpit tubuh Sa'ad bin Mu'adz.
kubur himpit lah. Bila kubur himpit, Rasulullah terus berdoa, terhenti berdoa. Makin lama makin kuat kubur himpit, makin lama makin kuat kubur himpit. Akhirnya Rasulullah kata, hatta ikhtalafat adla'u biha, sampai berselisih tulang rusuknya. Bila dah sampai berikat pada berselisih tulang rusuk, Rasulullah kata, barulah Allah Ta'ala makbulkan doa. Sebab tu Rasulullah lama bertasbih. Maknanya Rasulullah lama bertasbih kerana Rasulullah menanti-nanti doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya Rasulullah nak beritahu selama mana Allah Ta'ala tidak makbulkan doa aku, selama mana kubur terus berhimpit, maka selama itulah aku tidak akan tergambar, aku tidak akan mampu, aku tidak akan meninggalkan kubur saat luas. Selama itulah aku akan berdoa. Jadi bila sampai pada peringkat berselisih tulang rusuk, barulah Allah Ta'ala makbulkan doaku, barulah kubur berhenti berhimpit. Maka pada masa itulah aku bertakbir Allahu Akbar. Jadi aku bertakbir Allahu Akbar itu sebagai menandakan bahawa tubuh Sa'ad bin Mu'adz telah dibebaskan daripada himpitan kubur, sebagai menandakan doa aku telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu satu riwayat. Dia dah baca dalam kitab-kitab hadis. Tiba-tiba satu hari ada budak Allah yang hamdat Tuan Guru Datuk Azkifat dalam kaset CD dia berada. Ada dengar di semua. Ada 3 riwayat. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua kata lama sangat kubur himpit. Sebab tu disebut dalam hadis lama Rasulullah bertasbih betul 1 jam 2 jam. Lama sangat kubur himpit, tubuh Sa'ad bukan setakat bersisih. Lebih daripada itu lagi berspor. Makin lama makin kuat sampai bersisih. Kubur himpit lagi, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Akhirnya tubuh Sa'ad menjadi mengecil. Makin lama makin mengecil, makin lama makin mengecil, makin kecil tubuhnya. Rasulullah kata sampai satu peringkat sebesar-besar tubuh Sa'ad menjadi seperti sehelai bulu. Sehelai bulu, sehelai bulu ni Allahu Akbar. Bulu ayam macam mana? Besar-besar tubuh Sa'ad dihimpit oleh kubur sampai menjadi sehelai bulu. Itu riwayat kedua. Riwayat ketiga kata kubur himpit lagi. Lebih teruk daripada itu, himpit lagi. Akhirnya menjadi seperti seorang rambut. Itu riwayat ketiga. Bila dah sampai kepada peringkat menjadi seorang rambut, barulah Allah Ta'ala makbulkan doa. Dengan sebab itu aku bertakbir. Jadi aku bertakbir itu sebagai penunjukkan, sebagai menandakan bahawa doa aku telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi berdasar kepada cerita inilah Syekh Al-Mulaq Al-Qari menyebutkan di dalam kitab Ibaqatul Mafatih, syarah pada Mishkatul Masabih, dia kata kalaulah sehebat Sa'ad bin Mu'adz mati bergoncang arsy, mati semua pintu langit terbuka, mati ada 70,000 orang para malaikat turun ke atas muka bumi menghormati upacara pengebumian jenazah beliau, sehebat beliau masuk dalam kubur dihimpit sampai ada riwayat kata menjadi seperti seorang rambut. Kalau macam itu tidak ada sesiapa pun dari kalangan kita yang akan terselamat daripada himpitan kubur kecuali para Nabi dan para Rasul. No chance for you. Sebab itulah Allah Ta'ala Rasul kita jadi at-taqwa al-tibasbah. Jadi nak cerita je, sekali itu saja dia dihimpit, sekali itu saja al-tibasbah dia dihimpit, lepas tu tak ada lah. Kita tak tahu lagi macam mana al-tibasbah. Sebab itu disebut dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ma min mayyitin fil qabri illa kal ghariqil mustaghis. Riwayat Imam Baihaqi. Sebab itu disebut dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, semua orang yang telah mati yang berada di alam barzakh, yang berada di alam kubur, setiap saat, setiap ketika mengharapkan bantuan doa. Ada ulama kata mengharapkan bantuan pahala daripada kita yang hidup. Sampai kepada peringkat tergesa orang yang mati ni, dia yang berada dalam kubur ni, kalaulah dia diazab oleh Allah Ta'ala, maka dia setiap saat, setiap ketika mengharapkan bantuan doa, bantuan pahala daripada kita. Sampai pada peringkat terdesak, Rasulullah bandingkan terdesak sungguh orang dalam kubur ni dengan sebab diazab sebagaimana terdesak dia orang yang bahaya. Kalau kita nama Allah jatuh dalam surga, jatuh dalam lain, dia tak pada pernah dalam kosmos, surga dalam, dia tak pada pernah dia mati kalau tidak ada orang tolong. Orang macam Allah ni, kajian dibuat di hulu batang kayu, pegang batang kayu, hulu batang besi, pegang batang besi. Tapi kalau batang kayu tak ada, batang besi tak ada mata pecah, ada pedang samurai yang tak bersarung, dihulu kepada Allah.
Kalau kita dollar dia pegang tali bos semua. Dia pegang. Walaupun luka kata dia sebab dia terbesar. Luka tangan pun dia tak kisah, yang penting jawab aku selamat. Rasulullah kata begitu orang. Sebab apa jadi terdesak? Sebab cerita tadi Rasulullah di antaranya. Sebab itu dalam hadis lain riwayat Ibn Ahmad, hadis Hasan, Rasulullah bersabda, "Lau saliba au najabha ahadun la najasah." Sa'd bin Mu'adz. Rasulullah kata diandaikan kalau jika sekiranya ada orang yang layak untuk terselamat daripada himpitan kubur, maka orang yang paling layak untuk terselamat daripada dihimpit oleh kubur ialah Sa'd bin Mu'adz. Tapi sehebat Sa'd bin Mu'adz mati berkocak arash, semua pintu langit terbuka, 70,000 orang malaikat turun menghormati upacara pengebumian jenazah beliau. Beliau masuk dalam kubur dihimpit, kita tidak bicara dari bos. Sebab itulah kita kena muhasabah kita. Kita kena takwa, kita kena gunakan sebaik-baik bulan Ramadan ini untuk repair kita supaya kita jadi baik. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Akhirnya Allah Ta'ala kata, wa ulaika humul muflihun. Orang bertakwa adalah orang yang akan berjaya, terselamat daripada azab Allah Ta'ala, selamat daripada neraka. Jadi kita kena gunakan sebaik-baik di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, ya, untuk kita repair itu, kita baiki diri kita supaya kita betul jadi orang takwa. Jadi tak sempat ada orang macam mana bulan Ramadan di mana konsep, bagaimana bentuk cara bulan Ramadan ini dapat memperbaiki diri kita menjadi orang takwa. Jadi setakat itu saja daripada anda. Jadi anda ambil masa sikit lah, 15 minit lagi masa untuk promosi semua. Jadi anda merupakan penutua kepada pondok Ihyaul Ulum dan penutua kepada Ma'atafis Darul Quran dan Qiraat Al-Quran Asma Kelantan. Jadi masyhur dalam pondok Tahfiz Quran. Di kawalan Ustaz saya juga dia pernah sampai ke pondok Tahfiz ada, dia pernah sampai ke rumah Nasri. Jadi tahfiz, pondok tahfiz sekarang ini beroperasi selama 18 tahun. Dan di antara ulama besar yang sentiasa mengunjungi, dia sentiasa datang setiap bulan ke pondok tahfiz sana berjayakan projek pengajian tafaqquh fiddin ila Syekh Nuruddin Al-Bajali Al-Baqi. Ada sekali belajar dari Mesir dulu tahun 9 tahun 90 belajar dengan beliau di Mesir. Jadi sekarang ni tiap-tiap bulan dia datang ke tempat alam belajar 1 minggu. Setiap bulan 1 minggu. Kita besar dia ajar kita Sahih Bukhari, Surat Abi Dawud, Surat Tirmizi, Hayatul Sahabah, Ashbah Nazair, Tarikhul Khulafa. Jadi kita besar semua. Jadi untuk orang yang faham. Jadi siapa-siapa yang ada yang dah faham bahasa Arab dipersilakan masuk program tafaqquh fiddin. Jadi tempat anda dia ada 4 program. Ada tahfiz pondok, ada tahfiz akademik, ada pondok modern, ada tafaqquh fiddin. Siapa-siapa yang berjaya masuk tafaqquh fiddin selepas tunggu apa semua, selepas saringan, kalau dia berjaya masuk, insya-Allah kalau dia belajar 4 tahun keluar boleh buka pondok lagi masuk. Sebab kita ada kitab besar. Dan free of charge sekali bos, tak kena 1 sen pun. Dia berjaya masuk tafaqquh fiddin, maka percuma tempat tinggal, percuma jurah pun tak ada. Kita sponsor lah, kita sponsor. Jadi tempat kami sekarang ni ada banyak tulis buku lagi semua. Salah satu sebab ada buku ialah kerana ada kumpul dana. Selain daripada menyebarkan ilmu, kerana ada kumpulkan dana. Kerana zaman sekarang ni kalau kita harapkan berubah, memang orang kata berubah sekali orang bagi, kali kedua tak bagi dah. Lama-lama dia kata bukan berubah datang. Tapi kalau kita jual buku dia lain sikit. Dia ada take and give pun kita kata lah. Dia lain rasa lain sikit. Jadi malam ni ada bawa buku lah. Di antaranya solat sakit okey. Jadi hari ni bawa semua ada tengok fenomena zaman sekarang ni banyak orang solat atas kursi. Kalau kita baca kitab fiqh tak ada solat atas kursi ni. Mazhab kita Syafi'i ke memang tak pernah dibincang. Dalam hadis Rasulullah tersebut solat atas kursi. Rasulullah kata siapa dia tak mampu solat sambil berdiri, Rasulullah kata solat qa'idan, duduk. Dia tak kata duduk atas kursi. Sedangkan kursi ni bahasa Arab. Jadi ada nak minta kepada ahli jemaah yang tak mampu solat sambil berdiri, solat sambil duduk dahulu. Bila tak mampu solat sambil duduk, barulah duduk atas kursi. Jangan terus tak boleh solat sambil berdiri terus duduk atas kursi, jangan. Duduk atas lantai. Sebab ada ulama kata tidak sah. Sebab tidak ada posisi yang dibincang dari kita kata. Tidak ada posisi solat atas kursi. Memang tidak ada dalil. Tidak faham. Jadi kalau terpaksa darurah awal solat atas kursi,
Jadi ada semua ada satu kaedah berbunyi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Apa lagi semua dah tahu, boleh tengok 4 kali. Bahkan dalam buku ini disebut bagaimana kita bertayamum bila kita accident. Memang mazhab kita Syafi'i paling sulit masalah tayamum. Mazhab Syafi'i kita menyatakan siapa-siapa yang accident, patah tangan, pada masa doktor balut tangan dia tidak berwuduk, dia tidak ada air sembahyang. Jadi bila doktor sibit dia, balut dia dan di dalam keadaan dia tidak ada air sembahyang, maka semua solat-solat yang dilakukan dengan tayamum selepas itu wajib diqada. Tengok ada maksud di sini ada solusi jalan penyelesaian dia. Ini pula tip-tip eksekusi kebahagiaan suami isteri. Siapa nak tambah 2-3 insya-Allah macam tu. Malah berbakat belakang. Lebih bagus buku ni dikarangan Syekh Nawawi Al-Bantan, seorang ulama besar Indonesia, mengarang ratusan kitab dalam bahasa Arab. Ini hebat semua. Kita baca buku ni insya-Allah kita dapat panduan bagaimana kita nak melahirkan baiti jagati rumah syurga. Ini pula keramat para wali yang semua. Ada lagi banyak tulis, ada buat 5 sampai 8. Keramat para wali yang semua baru kita baca buku ni. Bila kita baca buku ni kita akan tahu bagaimana hebat orang dekat Allah Ta'ala. Ini pula kisah Syria, kisah misi kebangsaan Syria. Jadi apa yang berlaku di Syria, ada di ISIS dan juga semua. Apa yang berlaku sekarang ini itu mengadakan Imam Mahdi bagi hampir dengan kemunculan. Dan apa yang berlaku pada akhir ada disebut dalam hadis. Rasulullah kata dekat Imam Mahdi muncul dia akan keluar bendera hitam daripada sebelah Khurasan, Iraq, Afghanistan. Ya betul. Macam mana boleh keluar ISIS kalau kita fikir? Dalam keadaan mereka aduk monitor setiap masa, macam mana boleh lagi muncul di pos-pos seperti ISIS? Jadi tersempat dalam orang pos-pos. Ini pula wasiat iman, nasihat agama dan wasiat iman. Ini karena Syekh Abdul Haddad direkaskan oleh Syekh Nuruddin. Dia akan terima. Dia akan cantik 4 kali hak kamu. Ini pula esai keluar bid'ah. Jadi baru dia ada bawa ada nama beli. Tapi masih ramai lagi tak beli, dah ada beli. Masih ramai tak beli. Maksudnya insyaAllah. Jadi ada sebut kisah dalam kubur tadi. Itu di antara hujah mengapa ulama kita suruh kita pergi baca Quran di kubur. Juga menjadi hujah mengapa kita baca Yasin dan Barat. Mengapa kita buat tahlil arwah, sebab kita nak bantu mengurangkan azab dalam kubur. Jadi 4 buku dia, 5 buah buku ni. Sebuah ensiklopedia bid'ah dan 5 buah buku lain kita promosi dalam 200 saja. Harga asal 250 tapi promosi dalam 200 saja. Dan ini pula saya jawabkan oleh semua. Dalam itu kita tunjuk gambar perbezaan di masjid ni. Kenapa kita beda tapi siap dah. Saat siap finishing tingkat 1, tingkat 2, 80%, tingkat 3 mesti kita siap kita pasang tie. Cuma dinding masjid, di masjid kita pasang tie juga. Dinding tu yang letih sikit je. Sebab itu 1 juta lagi. Kita kena beli tie ni untuk dinding masjid itu kalau rasa 8,000 keping. Kita bawa ada, kita pasang sikit dapat saya ni bawa ada 1,000 keping, kita cari 7,000 lagi. Kos pemasangan tu mahal. Jadi projek kami kedua, kami dah siapkan sebuah asrama pelajar perempuan dia. Di tingkat Eropah. Dulu puasa bawah 1 tingkat di dalam tingkat Eropah. Jadi sejiwa kali RM50 setiap satu. Kita wakaf, kita riak untuk ibu bapa kita dalam kubur. Kita bayarkan mereka setiap saat, setiap ketika mengharapkan bantuan daripada kita. Jadi jangan bimbang dan semua malam ni buku ni tak bayar balik pun tak apa. Boleh bayar kemudian, Nabi dahulu, tak ada masalah. Nak bayar asura pun boleh, 5 kali bayar, 250. Nak bayar malam ni pun lagi bagus. Nak bayar sebulan lagi pun tak apa, yang penting ambil lagi semua. Ambil masuk akaun dan nombor akaun di sini. Jadi ada buat macam ni, alhamdulillah berkat lagi semua. Bila ada buat macam ni, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu orang masuk dulu dalam akaun ni 10,000 hampir setiap minggu lagi semua. Jadi dengan sebab tu kami boleh melaksanakan projek pembangunan di sana. Jadi kami di sana tiap-tiap minggu kami bayar, tiap-tiap bulan kami bayar gaji tukar daripada Indonesia 18,000, 19,000, 17,000, 18,000, 19,000 tiap-tiap bulan. Tak termasuk barang lagi, pada kalau campur dan barang kadang-kadang sampai 40,000. Jadi alhamdulillah berkat ahli bos semua. Jadi ahli pun ambil. Bila dah lama orang ambil ahli bos semua macam tu lah. Orang dia tak masuk, orang dia masuk. Kadang-kadang dia masuk 2 kali, kadang-kadang masuk 3 kali. Dia masuk 1,000, ada yang masuk 10,000 orang. Berkat dia ahli bos tak. Dia jangan takut ambil. Ada tak takut ahli bos, ada takut. Dia takut ambil.
Jadi malam ni kena ambil supaya semua buku dah buat tu habis malam ni, insyaAllah. Jadi bantu pondok dan juga semua, sebab kita Kelantan kita ada pondok dah daripada 170 pondok yang aktif di Kelantan sehingga di Paris Serabi Mekah. Sekarang ini dah ada 70 pondok saja. Itu tanda-tanda kiamat betul juga semua. Jadi sangat saya masa tidak berizinkan semua. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kemudian sendiri. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sallallahu. Allahumma khtim lana bi husnil khawatim wa la takhtim alaina bi su'il khawatim. Allahumma qina bi du'aina ta'ala wa rabbana yazidna an warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد